A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa qaidil mujahidin wa imamil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Yang semulakan pengurusi surau serta jawatan kuasanya, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para asatizah, para tuan-tuan guru, sidang jemaah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Allah dapat mengumpulkan kembali kita di rumah Allah yang mulia ini. Sekali lagi terlambat malam ni. Tak boleh nak jangka. Saya dah datangkan awal dekat 2 jam baru sampai. Hari Jumaat, highway sana sini memang jam. Ala kulli hal, moga-moga Allah berkati hidup kita. InsyaAllah lepas ni kita sembahyang isyak berjemaah bersama-sama. Rasulullah menjelaskan, man salal isya' fi jama'atin faka'anna maqaman nisfal layli. Orang yang sembahyang isyak berjemaah seolah-olah sembahyang separuh malam. Dan insyaAllah esok sama-sama kita berazam untuk sembahyang subuh berjemaah. Rasulullah SAW menjelaskan, man salal fajri fi jama'atin faka'anna maqamal layla kullah. Barang siapa yang sembahyang subuh berjemaah seolah-olah dia telah sembahyang sepanjang malam. Which is nearly impossible for us untuk sembahyang sepanjang malam hari-hari. Sekali-sekala mungkin kita mampu buat. Tapi sepanjang malam setiap hari tak mampu kita nak buat. Tapi kita boleh dapat ganjaran dengan sembahyang subuh berjemaah. Rasulullah SAW menegaskan, "Law aliman ummati ma fi salatil fajri jama'atan la atau ilal masjidi walau kana." Puan, kalaulah umatku mengetahui kelebihan yang ada orang sembahyang subuh berjemaah ni, maksudnya mereka akan datang sembahyang berjemaah walaupun dalam keadaan merangkak-rangkak. Tapi pahala itu kita tak nampak, tuan-tuan. Ganjaran itu tak nampak. Orang tak berebut untuk dapat ganjaran tersebut. Tuan-tuan sekalian, kita baru saja meninggalkan hari Jumaat. Saya nak ulas sedikit tentang hari Jumaat ni, hadis Nabi Muhammad SAW. Mungkin dah biasa dah dengar hadis ni. Cuma sebagai ingatan balik untuk kita. Rasulullah ingatkan, inna fil jum'ati sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha azza wa jalla fiha khairan illa a'tahu iyyah. Kalau tuan-tuan perhatikan hadis ni, inna fil jum'ati sa'atan. Sungguhnya pada hari Jumaat, sa'atan. Sa'atan tu dalam bentuk nakirah. Nakirah maksudnya tak ada alif lam. Kalau hari Jumaat tu ada alif lam, hari Jumaat. Manakala sa'atan tu tak ada alif lam. Dalam bahasa Inggeris macam the. Ambil contoh bila saya katakan, give me a bottle. Bagi saya botol. Mana-mana botol boleh bagi. Tapi bila saya kata give me the bottle, spesifik, saya nak botol ni. Botol lain saya tak nak. So, bila Rasulullah sebutkan sa'atan tu maksudnya general. Hari Jumaat ada waktu tertentu. Sa'atan ni bukan 1 jam. Waktu tertentu. Bilakah waktunya kita lihat kemudian. Sungguhnya pada hari Jumaat ada waktu tertentu. Sekiranya seorang Muslim berdoa pada Allah SWT yang baik, illa a'tahu iyyah, nasya Allah akan berikan, Allah akan kabulkan permintaannya. Jadi hari Jumaat ni tuan-tuan, tolong jaga mulut kita. Tolong jaga diri kita. Doa-doa yang baik, ucapan kita ni doa, innallaha fi dhanni 'abdi bihi, Allah bersama dengan apa yang kita fikirkan. Bila kita ucapkan kalimah tu biasanya ia terlintas pada minda kita. Contoh, hari Jumaat kita bergaduh dengan isteri kita, kita bergaduh dengan suami kita, kita bertelagah dengan anak, kita bertelagah dengan kawan-kawan, tiba-tiba terucap kalimah yang kita tak sepatutnya ucapkan. Minta maaf saya sebutlah contoh kata ni. Celaka kau. Ucapan ini kita ucapkan pada isteri kita. Ucapan ini kita ucapkan pada anak kita. Ucapan ini kita ucapkan pada kawan kita. Maka seolah-olah kita doakan, celakalah kamu. Dan dibimbangi waktu itu, waktu yang
Rasulullah sebutkan ni waktu mustajab. Maka anak kita akan dapat kecelakaan. Allahu Akbar. Isteri kita akan dapat kecelakaan. Suami kita akan dapat kecelakaan. Dijaga mulut kita. Walaupun hadis ini sebutkan fiha khairan, minta benda yang baik. Mafhum mukhalafah ataupun perkara yang tersirat di sebalik apa yang tersurat ialah kita minta baik Allah kabulkan. Kita minta buruk pun Allah berikan pada kita. Jadi jaga mulut kita sepanjang hari Jumaat ni. Moga-moga apa yang kita ucapkan itu benda yang baik dan bertepatan dengan waktu yang Allah kabulkan permintaan kita. Allah perkenankan, ia akan menjadi kenyataan. Bilakah waktunya? Khilaf kalangan ulama, hadis ni ada disebutkan wahya ba'dal asri. Waktu itu ialah jangka masa antara asar sampai maghrib. Tapi asar dan maghrib pun panjang tuan-tuan. Sekarang masuk asar 4:15 kan? Masuk maghrib 7-6 minit. So almost 3 hours. Mana satu waktunya? Allah alam, kita tak tahu. Ada nas yang lain, Jibril datang pada Nabi Muhammad membawa kain putih. Ada titik hitam di situ. Dan dijelaskan titik hitam itulah, satu titik itulah waktu yang mustajab. Iaitu antara 2 khutbah. Cumanya yang penting tuan-tuan sekalian, jaga mulut kita sepanjang hari Jumaat. Dan bukan sepanjang hari Jumaat sebenarnya, kita kena jaga mulut kita setiap hari. Rasulullah SAW berpesan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan, hendaklah dia bercakap benda yang baik, aw liyasmut, ataupun diam. Daripada berkata-kata benda yang tak elok. Jangan sampai kita mengucapkan kalimah yang tidak elok dan dibimbangi Allah mengkabulkan permintaan kita. Ini renungan untuk kita bersama. Moga-moga Allah berkati hidup kita insya-Allah. Tapi malam ni tuan-tuan, saya berkongsi pada tuan-tuan tentang mukjizat Al-Quran. Saya mulakan dengan pesanan ayah Iqbal kepada Iqbal. Ucapan ni selalu saya ulang-ulang. Walaupun dia bukan hadis Nabi, tetapi pesanan yang cukup bagus, yang perlu kita amalkan. Ayah Iqbal ini adalah seorang pujangga Pakistan. Bila sebut alamah, alamah ni dalam bahasa Arab, sifat yang terlampau hebat. Dia perkataan alim, iaitu orang yang mengetahui. Alamah ni seorang yang terlampau mengetahui. Orang yang banyak ilmunya. Contoh mudah kat sini kat Malaysia, kita sebut guru. Kalau yang orang yang lebih hebat kita panggil Tok Guru ataupun Kiai. So, Allamah Iqbal macam Allamah Dr. Yusuf Al-Qardawi. Alim ramai. Allamah ni orang yang cukup hebat, cukup mahir dalam bidang mereka. Pesan ayah Iqbal kepada Iqbal, Iqbal, ikra Quran ka'annahu unzila ilaikal an. Oh Iqbal, read the Holy Quran as if it is revealed to you right now. Wahai Iqbal, bacalah Quran seolah-olah Quran sedang turun pada kamu sekarang. Maksudnya apa? Kita baca Quran dan kita kaitkan dengan kehidupan kita seharian. Apabila kita baca tentang ayat ekonomi, kaitkan dengan kehidupan kita sekarang. Apabila kita bercakap, Al-Quran membicarakan tentang harta warisan, kaitkan dengan kehidupan kita sekarang. Apabila Al-Quran membicarakan tentang perkara-perkara yang haram, arak, judi, bertenung nasib dan sebagainya, kita kaitkan dengan hidup kita sekarang. Demikian juga segala setiap inci, setiap perkataan Al-Quran kaitkan dengan kehidupan kita sekarang, sebab Al-Quran adalah petunjuk sepanjang zaman. Rasulullah SAW melalui lisan Nabi Muhammad SAW, Allah telah pun mewahyukan kepada Nabi Muhammad untuk kita semua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kamu wahai Rasulullah melainkan membawa rahmat kepada sekian alam. Perkataan rahmatan lil alamin ini di antara tafsiran yang cukup menarik ialah it is not bounded by space and time.
Maksudnya ajaran Quran tidak terikat dengan faktor geografi. Bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk orang yang berada di tengah padang pasir, tapi untuk semua manusia, bersifat universal. Dan tidak terikat dengan faktor masa. Bukan hanya zaman unta, bukan hanya zaman Nabi Muhammad. Namun ia berlaku berterusan hingga hari kiamat. Sebab itulah Al-Quran mencabar manusia. Al-Quran mencabar manusia dalam surah Al-Baqarah ayat 23 hingga 24. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Seandai kata, wahai manusia, wa in kuntum fi raib, andai kata kamu masih ragu-ragu, mimma nazzalna ala abdina, tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad SAW, ala abdina, fa'tu bisuratin, bawa satu surah, iaitu sekurang-kurang 3 ayat. Sebab surah paling pendek, Inna a'tainakal kautsar, 3 ayat. Just bring, if you are still in doubt that the Holy Quran was revealed by God to Prophet Muhammad SAW, bring a chapter that consists only 3 sentences minimum yang dapat menandingi Al-Quran, that can challenge the Holy Quran, sekiranya benar dakwaan kamu. Wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Panggil pembantu kamu, ajak pembantu kamu, minta pertolongan daripada mereka agar dapat membawa kitab yang dapat menandingi Al-Quran, 1 chapter, 1 surah yang dapat menandingi kehebatan Al-Quran. Dalam sudut bahasanya, dalam sudut kandungannya, yang merangkumi bidang-bidang yang berbeza-beza. Sebab itulah tuan-tuan, pemuslim, kalau kita perhatikan ayat Al-Quran, bagaimana Al-Quran membicarakan tentang bidang yang berbeza-beza. Dalam bidang harta warisan, tengok, kita lihat anak-anak kita yang mungkin buat PhD. Dia buat PhD dalam bidang syariah, itu pun satu bidang kecil je. Kalau bidang harta warisan. Kalau bidang perbankan, harta perbankan pun luas. Bagaimana Al-Quran membicarakan detail cabang ilmu yang berbeza-beza, tentang cabang ilmu yang berbeza-beza. Bukankah satu yang cukup menakjubkan bagaimana Nabi Muhammad SAW boleh membawa cabang ilmu yang berbeza-beza ini dalam bidang anatomi, dalam bidang embryologi, dalam bidang entomologi, dalam bidang zoologi, dalam bidang dermatologi, dalam bidang patologi, dalam bidang yang berbeza-beza. Subhanallah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, seorang insan yang tak tahu membaca dan tak tahu menulis. Sebab itulah Allah sebutkan kat sini, kalau kamu ragu-ragu tentang kitab ini, dengan dakwaan sekarang ini ramai. Kalau di barat ataupun di kalangan sekarang ini, kalau kat Malaysia, ramai orang Malaysia dah. Dan juga orang Indonesia yang gunakan hujah orientalis, Nabi Muhammad ciplak Quran. Quran is nothing but Judeo-Christianity. Baru-baru ni ada orang Kristian hantar mesej pada saya. Nabi kamu Muhammad mencipta Al-Quran. Contohnya ayat ni ambil pada kitab ini. Ayat ni ambil pada kitab ni. Ayat ni ambil pada kitab ni. Ayat ni ambil kitab ni. Sama dia kata. Saya jawab simple. Rather, could you please show me any evidences that our Prophet Muhammad SAW could read those books sehingga dia boleh ciplak kita? Ada tak dalil Nabi Muhammad boleh membaca buku? Jibril datang kali pertama jumpa Nabi. Iqra. Nabi kata apa? Ma'ana biqari. Aku tak mampu nak baca. Aku tak tahu nak baca. And how could you claim that Nabi Muhammad rujuk buku-buku, banyak buku lah tu. Buku ni. Dan konten dia sama dia. So if you can't prove, kalau kamu tidak mampu untuk buktikan Nabi Muhammad tahu baca, berarti dakwaan kamu palsu. Nabi Muhammad bukan menciplak kitab ini. Kalau ada kitab-kitab wahyu yang lain selari dengan apa yang disebutkan Al-Quran, pastinya ia datang pada Tuhan yang sama. Ada benda-benda yang sama. Dia datang pada Tuhan yang sama, pada Allah yang sama, ada beberapa fakta-fakta yang sama.
Kemudian ayat yang ke-24, Allah SWT menjelaskan, fa illam taf'alu, andai kata kamu tidak mampu untuk melakukan. Saya tertarik dengan tafsiran Syekh Wahbah Zuhaili dalam ayat ini. Fa illam taf'alu bermaksud usaha sebelum ini telah pun dilakukan untuk mencabar Al-Quran. Seandainya kamu tidak mampu untuk menandingi Al-Quran. Perkataan andai kata kamu tidak mampu menandingi Al-Quran, maksudnya dah ada orang cuba untuk menandingi Al-Quran, tapi mereka gagal. Lalu Allah kata, andai kata kamu tak mampu, walan taf'alu, dan sampai bila-bila kamu tidak akan mampu untuk melakukan, fattaqun nar, oleh itu takutlah kamu pada azab api neraka Allah SWT yang sedang menanti mereka yang kufur pada ayat Allah SWT. Satu lagi tafsiran yang saya tertarik ialah tafsiran Syed Qutb ayat ini. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Fizilal Quran. Syed Qutb dalam menafsirkan ayat ini menyatakan bahawa Al-Quran mencabar manusia untuk membawa satu surah yang dapat menandingi Al-Quran. Dan cabaran itu bukan hanya zaman Nabi Muhammad. Cabaran itu berterusan sampai sekarang. Orang-orang sekarang yang hebat-hebat ilmunya, dengan prasarana yang ada, dengan segala bidang ilmu yang mereka tahu, bring a book that can challenge the Holy Quran. Not only that, Syed Qutb kata, cabaran ini berterusan hingga hari kiamat. Dan pastinya sampai kiamat, tidak akan ada orang yang dapat mencabar kehebatan Al-Quran.